A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan semua kami redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yassir, Rabbi tamim bil khair. InsyaAllah hari ini kita akan sambung membaca bab yang ke-10. Bab yang ke-10 daripada karangan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir, kitab yang diberi nama Adat versus Ibadat, jawapan kepada amalan kontroversi. Kita akan tengok bab yang ke-10, iaitu cara duduk antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sebelum saya bermula, saya ingin memberitahu bahawa Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir mengambil pendekatan bahawa sesuatu amalan itu yang dikatakan bid'ah dan tidak bid'ah itu, adakah ianya sebenarnya boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Bermakna Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir mengambil pendekatan perkara itu mendatangkan dosa, murka Allah, ataupun mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak memudahkan untuk membid'ahkan sesuatu amalan ataupun mengatakan sesuatu kumpulan itu salah ataupun kumpulan ini betul. Jadi kita akan tengok titik persamaannya, adakah benda itu boleh dilakukan ataupun tidak. Bab ke-10, cara duduk antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Rukun solat hanya menetapkan duduk secara iftirashi, iaitu duduk yang kita lihat duduk seperti duduk tahiyat awal, maksudnya duduk kaki bersimpuh di bawah. Dan rukun solat hanya menetapkan duduk iftirashi sahaja, tetapi tidak menetapkan tata cara duduk. Maksudnya tidak meletakkan tata cara duduk yang macam mana, cumanya duduknya sebegitu, seperti duduk tahiyat awal yang kita selalu buat, iaitu kaki, tapak kaki sebelah kiri duduk di bawah punggung, manakala kaki yang sebelah kanan kita tegakkan dia. Seperti duduk tahiyat awal. Wujud tanggapan bahawa tata cara duduk yang berbeza ini tidak menepati sunnah. Maksudnya, kenapa ada cara yang berbeza? Sebab ada satu cara, iaitu duduk secara iftirashi, dan satu lagi adalah duduk tahiyat akhir yang kita selalu buat, iaitu duduk secara sengit sedikit sebelah kiri. Maksudnya kita tak duduk dekat atas tapak kaki. Tapak kaki tu berada di hadapan, maknanya kita akan tersengit sikit, macam duduk tahiyat akhir itu. Dan ia disebut sebagai tawaruk. Tawaruk iaitu duduk yang sebegitu, namanya duduk jenis tawaruk. Wujud tanggapan bahawa tata cara duduk yang berbeza ini tidak menepati sunnah. Maksudnya yang iftirashi itu menepati sunnah, tapi ada pendapat mengatakan duduk secara tawaruk itu tidak menepati sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana untuk kita nak tahu perkara ini, pengamatan mendapati masyarakat, bagi pengamatan orang, ramai orang mengatakan masyarakat Arab hanya duduk satu cara saja, iaitu iftirashi. Duduk iftirashi saja. Sebaliknya, amalan masyarakat Muslim di Malaysia bersandarkan kepada hadis Nabi. Maksudnya saya nak bagi tahu dekat sini ada hadis, ada sandarannya, iaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qa'ada fi rak'ataini qa'ada ala batni qadamihi yusra wa nasabal yumna. Artinya, maka apabila Nabi duduk pada 2 rakaat, Nabi duduk di atas perut tapak kaki, yang seperti saya katakan tadi, duduk atas tapak perut kaki, maksudnya tapak kaki, dan menegakkan pergelangan kaki kanan. Kaki kanan tu tegak, dia macam melentik. Macam kita duduk tahiyat awal. Itu adalah riwayat daripada Abu Daud. Dan seterusnya adalah
Riwayat yang lain, wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihi aisar, dan Nabi duduk dalam keadaan tawaruk di bahagian badannya. Ini adalah hadis yang lain pula lah, daripada riwayat Abu Daud juga. Dua hadis ini menerangkan tentang asal usul bagi kaedah serta tata cara wuduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ini bermakna amalan ini mempunyai usul daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang perlu kita tahu adalah dekat sini dalam mazhab Hanafi, amalan satu tata cara duduk iaitu iftirashi. Itu saja dalam mazhab Hanafi. Menurut Imam Ahmad, jika solat itu mempunyai dua tasyahud, maksudnya ada dua kali kena duduk iftirashi dan duduk tawaruk. Contohnya solat fardu maghrib dan isyak. Maksudnya ada duduk iftirashi dan juga ada duduk tawaruk maghrib dan isyak. Adapun solat fardu subuh dan solat sunat, maka perlulah duduk secara iftirashi saja. Jadi ada perbezaan pendapat. Pendapat ulama ni berdasarkan kefahaman daripada hadis-hadis Nabi. Setiap ulama-ulama, setiap mazhab-mazhab mempunyai ulama yang faham dengan hadis-hadis. Maksudnya ada sandaran, bukan tak ada sandaran. Perbezaan pendapat ulama ini berdasarkan kefahaman hadis-hadis Nabi. Keluasan dalam perkara khilaf adalah dihormati dan diraikan. Khilaf kita kena hormat dan kita kena raikan. Bukannya kita kata kamu salah disebabkan kita buat benda yang kita rasa betul, kita kata orang lain salah. Mungkin orang lain ada pendapat mereka, ada hujah mereka, bukannya reka-rekaan. Maka kita dapat menetapkan berdasarkan ijtihad para ulama, duduk secara iftirashi ataupun tawaruk adalah memadai. Hal ini demikian kerana tata cara duduk secara iftirashi dan tawaruk itu tidak penting, sebab ianya bukan rukun solat. Rukun solat hanyalah menetapkan duduk iftirashi, tetapi tidak menetapkan tata cara duduk. Maksudnya rukun solat duduk iftirashi, tata cara duduk tu kita tak tahu, makna dalam Islam tak menetapkan. Jadi duduk secara tawaruk juga dibenarkan. Maka amalan masyarakat tidak berlawanan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Sebagai orang awam, kita berpeganglah dengan amalan yang kita amal, yang diajarkan oleh para guru dan para ulama dan para ustaz. Kita jangan bersalah faham sekiranya kita terjumpa perkara yang baru. Tapi setiap amalan yang kita buat itu ada sandaran dia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Kinabalu.